everybody. Hai, apa khabar? Salam hari Isnin. Selamat tengah hari dah Monday, dah Monday blues. Aku 12.30 Assalamualaikum harapnya semua. tak ada Monday blues lah. Kita ada live ni kan. So jangan Monday blues, okay? Hai semua. Hai, okay. So hari ni pun kita ada live dekat Kak Zaidah punya personal account. Okay, so siapa-siapa yang dekat Facebook sekarang ni, okay, kita tengah tunggu orang orang lain masuk. So dekat Facebook minta tolong share, like, sharekan love. banyak-banyak. Okay, kita naikkan lagi kita punya viewers. Hai Norda, Ida, hai everybody. Yang dah menunggu ya, maaf kita lambat sikit. Terdelay sikit. Minta maaf banyak-banyak. Ada yang dah menunggu ke tu? Okay. So apa khabar semua hari ni? Sihat? Harapnya anda semua sihat. Apa tu? Diorang invite. Okay. Okay. So hope everything okay hari ni. Okay, anyway, Semuanya dekat Insta story, dekat IG kita ada share dah rakan-rakan viewer kita yang practice kita punya resipi semalam. Ya, semalam alhamdulillah. Ya, ada yang hantar gambar kat Kak Zaidah. Alhamdulillah jadi sama macam kita buat semalam. Cuma kita tak share lagi dekat Facebook. Sekejap lagi nanti saya akan share dekat Facebook. Yang satu tu dari Indonesia. Alhamdulillah. Dia dapat nampaknya buat semua go well lah. Alhamdulillah. You all kat mana tu? Ada yang dah dekat office ke? Hari ni dah start dah lunch bekerja ke? Dah start lunch ke? Dah lunch hour? Siapa yang kat rumah tengah masak? Hari ni sedang kita masak menunggu special dari sikit. Singapura. Hello, hai orang Singapura. Apa Assalamualaikum khabar? semua. Sedapnya. Belum start lagi Belum ni start dah lagi sedapnya dah. Okay, Belum ada start. siapa-siapa tak viewer yang tengah tengok sekarang ni yang dah try salah satu antara kita punya resipi yang kita dah buat daripada hari Rabu hari tu? So kalau ada, tag Kak Zaidah personally ataupun tag Simply Sugar, nanti kita akan share dekat kita punya page dan dekat kita punya IG, okay? We are very happy. Kita rasa happy sangat kita dapat tahu yang viewer kita mampu untuk ada yang buat terus resipi kita ni yang kita semalam dah share. Resipi semalam tu. Yes. Ada yang kat rumah sambil lipat baju tengok live Kak Zaidah. Thank you. Alhamdulillah. Enjoy lipat baju. Salam Chef Zaidah. May Allah bless your day ahead from Singapore. Amin. Thank you very much. Hello Singaporeans. Orang Singapura. Okay, memang menanti live Simply Sugar. Okay, thank you Adelia Aziz. So hari ni hari ni menu kita ni. Menu kita hari ni. Hari ni kita akan sediakan kuih tiaw kung fu. Hari ni meal. Ini menu biasanya dekat restoran Thailand lah. Thai restoran ya. Apa tu? Kuih tiaw kung fu tu. Itulah inspirasi kung fu tu daripada itu mana? Alam. Saya pun tak tahu. Kebanyakannya biasanya kalau restoran Tom Yum ni dia ada kuih tiaw kung fu ni, ya. Tak semestinya kuih tiaw lah, mi pun ada, mi kung fu, bihun kung fu, kuih tiaw kung fu. Hari ni kita buat kuih tiaw kung fu. Alright. Tadi pun kita dah share dekat Insta story, kita punya story yang barang-barang bahan yang kita dah readykan for you untuk masak. So siapa yang nak masak sekali pun boleh lah, bagi tahulah kalau siapa yang tengah nak start masak tu pelan-pelan ya, jangan laju-laju. Kita pun tahulah chef kita memang nak laju masak kan. Tapi kalau ada apa-apa soalan tanya je, nanti kita akan respons secepatnya mungkin, okay? So ni yang dekat Facebook Kak Zaidah ni pun tolong share ya. Tolong share, tolong like. Anyway, love. Ni ada lagi. Thank you. Hari ni masak apa? Hari ni kita masak kuih tiaw kung fu. Yang baru-baru masuk tu, kita masak kuih tiaw kung fu hari ni. Ini amat sesuai sekali ya kalau kita nak buat untuk insya-Allah berbuka puasa. Sekarang ni kita test dulu, nanti bila puasa kita dah boleh buat lah. Ni Assalamualaikum Kak Zaidah. Happy to see everyday on air. Love your cooking. Allah blessings always.
Thank you. Terima kasih banyak. Ni Sharifah Insun. Apa khabar Kak Zaida? Baik, alhamdulillah. Sihat. Okay, you all apa khabar? Sihat ke? Sihat Harapnya semua. anda semua sihat lah, sihat belaka. Okay, so ni without further ado, kita boleh start lah. Okay, you guys kita dah boleh ready? start. Kita start. Okay? Boleh start Macam sekarang, ya? anak beranak. Okay, yang tak tahu behind the story rasanya sebab ada orang mesti macam wonder kan. Behind of the story is Nanti kita cerita lah. nanti hujung kita cerita Okay, so I think kita boleh start. Kita start kita masak-masak Dah ramai yang dah ada yang follow kita, dah ada yang view kita ni sekarang ni. So kita boleh mulalah sekarang. Okay, ya. so sekarang saya akan movekan kamera ni untuk tengok tunjukkan pada bahan-bahan dia, yes. ya. Okay. Untuk kuih tiaw kung fu. Yes. Okay, hold on ya. Okay, so tu bahan-bahan. Boleh nampak dah bahan-bahan tu. Bahan-bahan dia. Okay. Okay. Kena slow And steady. Takut tercampak pula karang ya. Okay. Telefon ni. Okay. Okay, harap semua dapat nampak lah ya. Okay. Harapnya nampak jelas lah. Okay. Sekejap ya. Saya tengah cari lighting. Okay. So you all, siapa-siapa yang baru masuk ni, again kita nak masak kuih tiaw kung fu. kung fu. Okay. Sambil-sambil kita masak kan Kak Zara boleh cerita sikit maybe pasal itulah yang disebutnya kung fu tu ya. Okey, now bahan-bahan dia. Ni bahan ni bahan basic dia. Kalau you nak tukar ataupun nak tambah itu terpulang ya. Normally kalau kita serve di restoran kita akan guna bahan-bahan ni lah. Okey. Untuk tu kita guna kuih tiaw. Ya, kuih tiaw semua orang tahulah ya, ni kuih tiaw. Kemudian sayur dia Kak Zara guna sawi. Kubis panjang, kubis yang panjang putih tu ya. Kemudian carrot, sikit tomato, cili padi. Kalau you nak buat untuk anak-anak tak perlu letak ni lah cili padi ya. Kalau tak kita letak cili padi pun boleh. Cuma kalau nak letak nak cantik, you kalau untuk tak nak pedas you jangan ketuk dia lah cili padi ni. Biar dia sebeza. Jadi dia punya pedas tu tak rasa. Yang ini Kak Zada dah titik ya. Okay. Kemudian kita guna bawang putih. You just chop kasar. Bawang putih ni kita ketuk. Kemudian kita cincang sikit. Tak perlu halus ya. Kemudian kita pakai, Kak Zada sini pakai udang ya. Udang yang saya dah kopek kulit. Tinggalkan ekor ni sikit. Sotong. Isi sotong tu kita potong ya. Ikut perempuan lah. Nak potong macam mana. Kemudian saya pakai isi ayam. Ya. Dan kita guna telur untuk nak goreng minyak nanti, kuih tiawnya. Kemudian kita guna fish sauce ataupun sos ikan. Ini kena ada ya. Ini yang buat baunya lain dari mi lain. Ya, ini kena ada. Sebab dia ada bau ni. Okey. Kemudian saya pakai sos tiram. Apa-apa brand pun tak ada masalah lah ya. Okey. Sekarang ni kita mula nak menggoreng. Kita goreng kuih tiaw dia dulu ya. Okey, saya on sekejap dapur. Jadi kuih tiaw ni kita ada rendam dengan air ke apa ke? Tak ada. Tak payah. Toast sahajalah. Tak, basuh pun tak. Oh. Basuh pun tak. Kalau basuh dia benyek. Dia lembik nanti ya. So ni kita nak goreng kuih tiawnya dulu. Saya letakkan sedikit minyak kat sini. Okey. Ada yang cakap dah kuih tiaw kung fu ni favourite. Ya, memang kebanyakannya orang tahu kuih tiaw kung fu ni. Kalau masuk je restoran Tom Yum tu, restoran Thai, memang ada menu ni. Sorry Okey. Now ini telur sebiji Kak Zaidah kocok sekejap, ya, kocok sikit bagi dia rata kuning dengan putihnya. Tak perlu kocok sampai kembang, just bagi dia rata saja. Kemudian kita panaskan kuali, letakkan sedikit minyak untuk kita nak goreng kuih tiaw ni nanti ya. Okey. Nak besarkan ni macam mana ya? Ni. Boleh. Sekejap Besar sikit. Alright.
Tengok dah panas belum? Belum ya, sekejap. Untuk kuih tiaw kungfu ni, kuih tiaw ni kita perlu masukkan dalam telur ni, kita goreng kuih tiaw tu. Dah cukup garing, kita angkat, baru kita buat dia punya kuah. Okey, kejap ya, kita tunggu minyak panas. Rasanya ni memang tak perlu nak kita kenalkan lah resepi ni. Ya. Ada yang cakap lah, bukan ke muka sama sangat, ingat mak anak. Lebih kurang lah tu mak anak. Adalah tu. Okey. So siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya terus ya. Okey, kita tunggu dia panas sikit lagi. Hello, hi. Salam Chef Zaida. Ini Sodap ni from Singapore. Yes. Hello orang Singapura. Rasanya semua tempat tahu ni kalau biasa makan biasa masuk restoran tom yum, you mesti pernah dengar ni ya, kuih tiaw kungfu. Okey. Now api dah panas ya. Nampak tu kita taruh telur. Telurnya pun dah kembang. Kita ambil sikit kuih tiaw. Ya, macam ni, masukkan dalam telur tadi. Kemudian kita gaul. Okey, macam ni ya, nampak tak? Macam mana Kita tu? gaul, Depan sikit. Nampak? Okey. Alright. Okey, kita gaul dengan telur. Lepas tu kita goreng. Minyak kena panas lah Minyak kena baru panas. cantik. So kalau minyak-minyak sendu susah juga. Minyak sendu tu api yang sendu, bukan minyak. Kan, api yang sendu. Okey, ni sementara kita tunggu ni. Jadi Kita dah kocok lagi. dia tak ada kacau je. Jadi Tak ada, biarkan dia goreng. Okey. Api banyak pun boleh juga goreng dia. Ya. Okey. Kita goreng dia sampai dia garing. Okey, sekejap ya. Dia nampak tu? Nak buat deep fry pun boleh juga. Okay, kita goreng sampai dia garing. Ada yang suka garing tu, jadi bila makan tu dia rasa dia punya garing tu. Ada yang tak garing pun okey juga, janji dia goreng. Okey, macam ni. Okey, kita dah balikkan dia. Sikit lagi ya. Ini untuk satu portion lah. Kalau perempuan malas nak buat satu-satu macam ni, boleh buat banyak sekali. Goreng banyak, satu keping, kemudian potong-potong. Pun boleh jugalah. So, dia jadi macam sekeping lah Macam sekeping. Ya, kemudian kita balikkan. Dia nampak tu, dia dah mula garing. Kalau macam kita nak masak, kita nak hidangkan untuk gas kan, yang macam ada yang last minute tu kan, mana lagi kita je bahan-bahan dia. sebab bahan dia lebih kurang bahan-bahan yang kita senang tinggalkan kat dalam fridge kan. Kita simpan di fridge lah. Ni daripada Facebook personal Kak Zaida kata, Rozaini Abdul Rahman, rindu dengan Kak Zaida. Ya ke, rindu? Bila nak datang JB? Bila nak datang baby. Soalan cukup puas tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya selalu juga balik. Okay. Cuma announce dengan tak announce je. Cuma kalau nampak, kalau terjumpa saya, tegur. InsyaAllah. Kak Zaida ni kadang-kadang tak perasan dia. Bukan kita tak nak tegur, kita tak perasan. Okay. Senang kita tunggu dia garing sikit. Ada yang bertanya ke? Tak ada. Belum lagi. Belum. Masing-masing tengah concentrate.
ada tanya kena masak sikit-sikit je Kak Zaida. Dia memang kena masak sikit-sikit lah. Kalau macam kita order kat kedai kan, mana dia masak banyak. Kalau kita duduk kat restoran tu, kalau kita order kan dia buat satu-satu. Cuma sebab benda ni makan panas-panas sekejap. Jadi kalau ada you nak buat awal-awal you nak buat untuk 5 orang guest 5 kali lah. 5 kali ataupun you boleh buat benda ni bahan besar. Lepas tu you potong 4 je. Orang akan ambil nanti per serving lah satu kali cendok tu satu keping kuih tiaw ni lah. Kalau kita buat banyak-banyak, potongan dia janganlah kecil-kecil, kena besar sikit lah, cantik, barulah nampak cantik. Okey, ni sekarang Kak Zaida ambil, kita kena toast dia sikit ya. Sebab dia masuk minyak ni, banyak minyak. So jadi every time kita nak masak tu kena tambah minyak lah. Tambah minyak. So now Kak Zaida tunjuk lagi satu kali ya. So kita akan letak sikit lagi minyak. Ada yang bertanya ni, mana pula soalan ni? Minta maaf hilang pula. Telur tu kacau tadi tak payah letak garam Tak payah. ke? Tak payah. You pasal kuahnya nanti ada garam ya. So now kita just goreng biasa gini je. Tak perlu letak garam. Nampak ya? Ni ada yang cakap, dia kata nak bagi job, dia kata untuk wedding. Jadi boleh, kalau nak boleh contact directly pergi dekat IG kita, dekat bio ada phone number, boleh contact kat situ ya. Rakan-rakan Facebook ada soalan ke? Okey, kita tunggu dia garing baru kita balikkan ya. Okey, boleh nampak jelas ya. Kita tunggu dia garing sekejap, lepas tu baru kita terbalikkan dia. Sedapnya ya Allah, baru dekat sini dah. Ya, baru telur goreng lah. Dengan kuih tiaw. Tak sabar ni nak tunggu gravy dia siap. Ini pun dah sedap, dah rasa macam tak sabarnya nak makan. Ini mesti kalau saya masak ni, mesti saya kutil sikit-sikit, ambil masuk dalam mulut. Tahu-tahu dah hilang dah. Ini dah rupa macam telur dadah ni. Okey. Dia tambah cup, lebih cup je sebab dia letak kuih tiaw kan. Okey, sekejap lagi. Ada orang tanya ni, Lin Bacik tanya, Kak Zai, kuih tiaw kungfu dengan Hong Kong sama ke? Lain. Dia kuih tiaw kungfu, kuih tiaw Hong Kong, Hai Lam, Latna, apa lagi, Cantonese. Semua lain. InsyaAllah Kak Zai dah cuba satu-satu tunjuk ya macam mana cara nak buat. Sebab dulu Kak Zai ada restoran, so kita ada restoran yang Tom Yum. Jadi kita memang ini salah satu menu favourite lah. Favourite customer kita lah. Okey. Siapa-siapa yang baru masuk ni, Macam Ashraf ni dia tanya, Assalamualaikum Kak Zai. Waalaikumsalam. Hari ni kuih tiaw kungfu. Kuih tiaw kungfu. Rasanya menu ni dah tak asing lagi pada semua. Kan selalu kan kita pergi kedai Tom Yum kan, selalu kita tapi hanya di kedai Tom Yum je dia jual kuih tiaw kungfu ni. Kalau Hai Lam, Cantonese, Ho Fan, itu mungkin kedai-kedai yang masak Chinese cuisine itu adalah. Tapi ni biasanya kungfu, Latna, ini semuanya daripada Thai menu ya. Ada yang Aziz kata waktu sahur pun boleh buat ni. Boleh ni. Siap-siap. Masak kuah dia, subuh sebelum sahur goreng kuih tiaw je, nak makan tinggal masuk je. Kuah tuang aja. Betul. Itu idea yang bagus tu lah. Sebab kalau kuih tiaw tu panas, kuah pun dipanaskan. Sedap tu. Okey, dah siap. So kita akan Okey, sekarang ni kita dah ada 2 keping
kuih tiaw ni ya. So ni Kak Zara toskan minyaknya sementara kita nak buat dia punya kuah lah. Okey. Now kita masukkan sikit minyak. Tak perlu banyak ya perempuan, sikit saja minyak. Kemudian kita tumiskan bawang putih. Saya pakai bawang putih sahaja. Bawang blend pun tak ada. Ya, bawang putih sahaja. Tumis bawang putih sampai naik bau. Minyak tak payah banyak ya, sebab ada minyak di dalam kuih tiaw yang kita tadi. So kita hanya nak minyak untuk nak masakkan ini dia bawang dan ayam ya. Okey, dah masuk ni, kemudian kita akan masukkan isi ayam. Aida Rohani kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Penang. Orang Penang ya? Ini kita masukkan isi ayam. Ya, kita goreng sampai ayam setengah masak ya. Okay. Dia punya rencah ni terpulang kepada perempuan lah. Ya, kalau dia nak buat seafood saja pun boleh, nak letak ayam sahaja pun boleh. Okey. Kemudian kita akan masuk udang. Kak Zara agak-agak je ya, tak perlu ada tikatan tepat, berapa ekor udang, berapa gram ayam. So you just letak sesuka rasa lah. Nak sedap, banyak kerencah. Sedap lah. Okay. Sotong kita masuk kemudian ya. Sebab kalau you masuk sotong sekarang, sotong mudah kecut ya. So kita masukkan sotong sekejap lagi. Now kita akan masukkan air. Untuk kita nak jadikan kuah dia. Alright. Dah masukkan ni, baru kita masukkan sotong. Ada yang dah ready ke untuk bulan apa? Bulan raya. Dah start bershopping ke? Ada setengah orang dah start bershopping dah ni kan sebelum bulan puasa kan? Betul, dah boleh dah. Bulan puasa dah sibuk dah nak cari benda lain pula. Ada yang dah beli baju dulu. Okey, sekarang Kak Zara taruh letakkan garam, sedikit berasa. Okey, ini yang perlu ada ya. Mesti ada dalam kita punya kuah lah. So yang ini agak masin, jadi kita letak garam tu kena hati-hatilah ya sebab dia masin ya. Kemudian kita masukkan sos tiram. Sos tiram juga masin ya, jadi kita kena agak-agak. Okey, kita tunggu dia mendidih. Lepas tu baru kita masukkan sayur-sayur. Dan akhir sekali kita akan masukkan bancuhan apa tu? Tepung jagung. Tepung jagung. Jadi kita kena sentiasa kacau dia lah. Dia mendak dia. So kita kena kacau dia. Okey. Ni yang siapa yang baru-baru macam ni Nurul Aizah dia kata Assalamualaikum Kak Zaidah. Baru first time tengok Kak Zaidah live. Ya ke? Kita dah hari ni hari yang ke-6 dah kita live. Tak apa, boleh tengok juga tu yang lepas-lepas ya. Okey, sekejap ya, Kak Zara bancuh. Nanti kita tunggu dia mendidih supaya semua ayam, sotong dan udang tadi masak. Baru kita masukkan bancuhan tepung jagung ya. Tepung jagung ni untuk nak memekatkan dia, bancuhan tepung jagung. Untuk nak memekatkan kuahnya. Pada kuahnya kita tak letak telur ya, sebab
kuih tiaw ni dah digoreng dengan telur. So kita tak letak telur lah pada kuah dia lah. Yang ni dia kata kalau vegetarian pun laju ni. Saya kalau order ni selalu minta sayur lebih. Boleh. Taklah sayur nak letak banyak mana. Okey, kita dah tambah sikit ni ada. Sos apa tadi tu? Ni sos ikan. Rasa masin tadi. Sos ikan ya. Sos ini dia ada bau. Ni sos ikan ni. Apa-apa brand tak ada masalah lah ya, sos ikan. Gambar sotong tapi yang sebenarnya sos ikan. Bukan sos sotong. Itulah tak confirm. Saya nak beli ni pun tak, sos ikan. Dia sos ikan. Cuma brand sotong. Ada kadang-kadang dia taruh gambar ikan, tapi sos yang sebenarnya sos sos ikan lah. Kebanyakannya memang ada gambar sotong ni. Orang tak tahu ingat sos sotong. Sos ikan ya. Dia agak ada bau sikit sos ikan ni. Sos ikan. Dia ada bau sikit. Yang ini sos apa ni? This is oyster sauce lah. Oyster sauce. Oyster sauce mana-mana brand Kak Zara boleh suka lah. pakai likamki ya. Sebab dia punya bau tu lebih ke arah tiram, sos tiram. Okey, apa-apa pun boleh lah. Nampak tu ya, kita tunggu dia mendidih. Bila mendidih maknanya kita punya all this seafood semua dengan ayam ni masak ya. Kalau perempuan nak letak fish cake pun boleh juga ataupun fish ball. Okey, siapa-siapa yang baru masuk tu, hari ni kita tengah masak. Hari ni resepi kita kuih tiaw kung fu. Kuih tiaw kung fu. Kuih tiaw kung fu. Okey. Ada tak siapa-siapa yang dah try resepi yang sebelum-sebelum ni? Share lah dengan kita, okey? Tag kita. Ada siapa ada yang satu post tu dah siapa ya, nama perempuan tu Kak Zaidah pun kita dia dah ada tag Kak Zaidah. Kita dah repost dah dia punya posting dekat story dan ni lah nanti kita akan repost dekat kita punya page. Okey, kita tunggu dia mendidih dulu. Okey. Kak Zaidah, kalau tak letak cili boleh ganti white pepper tak? Boleh juga. Boleh. Kita masak ni yang sebenarnya ikut kreativiti masing-masing je lah. Cuma basic dia kita kena tahu apa bahan-bahan dia letak kat dalam. Dari segi rencah pun sama ya. Kalau perempuan tak suka macam ni, nak pakai yang tak ada masalah, memang boleh aja. Cuma kalau dapat rasanya tu kita dapat daripada seafood ni. Rasa seafood ni, manis seafood ya. Okey. Kita tunggu dia mendidih dulu. Salam Kak Zaidah, baru on ni. Waalaikumsalam. Hai. Nampak sedap Masya Haji Mahat kata. Memang sedap kan, kita kat sini dekat bilik ni pun. Ni lepas masak turun makan ya. Aduh. Kalau bulan puasa ni memang senang sekali. You dah siap-siap, prepare semua barang, lagi setengah jam nak berbuka, terus masak. Jadi terus kita ada banyak masa sebenarnya nak buat preparation dia lah. So contoh kalau lah katanya macam kuah ni kan kita buat sebelumnya. Contoh kalau kita sebab kadang-kadang bila isi ni kan kita nak masak tu bila time kita nak makan tu baru sedap, betul tak? Kalau kita masak macam masak awal dia macam dia akan kecut lah. sikit lah. Bila you panaskan balik dia akan jadi lagi kecut. Jadi kalau contoh kita buat paste dia dulu, so jadi the next day tu kita tinggal masukkan isi aja macam mana? Kalau macam tu boleh ke Kak Zaidah? Ini yang sebenarnya kalau you nak buat mi style macam ni dia tak ada paste pun, dia pakai bawang putih je. So you hanya tumis bawang putih tapi you siap-siap ni. Kalau you katalah you dah buat kuah dia, you dah taruh tepung jagung, by the time yang you nak gunakan dia ataupun berapa jam selepas itu, kuahnya akan jadi cair ya. Dia tak boleh pekat macam mana you masak mula-mula. So what you do is maybe you boleh masak macam ni, lepas tu you simpan dalam periuk dulu. Bila nak sahur macam tadi puan tadi cakap nak sahur, you panaskan balik terus masukkan tepung jagung baru dia likat. Kalau tidak purpose you taruh tepung jagung ni kita nak memekatkan kuah dia ni. So kalau you dah siap taruh tepung jagung, bila you simpan dia akan cair. Dia akan cair balik nanti. Tepung jagung ni hanya bertahan sekejap je. Ya, pekat dia lah. Kita tak naklah makan macam cair macam ni. Bila cair macam ni dah jadi macam kuih tiaw sup pula. Ya. So kita perlukan pekat. So bermakna
kalau you nak simpan dulu kuah ni, you boleh simpan dalam keadaan macam ni lah. Ataupun sayur pun jangan letak dulu. Sebab kalau you masak balik, sayur je dah jadi cair sangat nanti ya. Sayurnya dah 2 kali masak dah hilang pula dia punya tu ya. So nak Kak Zainab masukkan carrot. Sebab carrot ni, carrot dengan tomato. Last kali nanti baru kita masukkan yang sayur ni. Okay, kita tunggu dia mendidih. Ada yang bertanyakan ni, awal-awal tadi bahan apa dah masukkan tadi tu? Kak Zainab guna bawang putih saja. Okey, bawang putih tu kita tumis tadi. Bawang putih. Kita tumis bawang putih. Tumis bawang putih. Kemudian kita masukkan ayam. Tumis ayam tadi bersama dengan udang. Ayam tu dah tengah masak. Kita masukkan udang, baru masukkan air. Dah masuk air, baru masuk sotong. Ya. Agak lama juga dapur kita ni nak mendidih. Okey. Biasalah kita pakai confection punya dapur kan. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, dia nak mendidih ya. Dia dah mula nak mendidih. Kita akan masukkan tepung jagung ni tadi. Lepas tu dia tanya, ada yang tanya ni, kalau ganti mi boleh juga kan? Boleh, sama cara. Mi pun sama, celup dengan putih telur, dengan telur, kemudian goreng. Bihun pun sama. Sama. Itu namanya kungfu lah. Kalau you tak goreng dengan telur, dah bukan nama kungfu lah ya. Dan kita kungfu tu memang kita tahu. Kway teow kungfu, kway teow itu digoreng dengan telur. Kalau bihun kungfu, bihun tu digoreng dengan telur. Sama cara macam tadi. Okay, kita tunggu dia mendidih dulu. Lama pula dia nak mendidih. Dia kena sabar sikit dengan confection punya apa? Dapur ni kan, elektrik. Kita dah rasa sikit dulu ya. So sebelum ni ada tak siapa-siapa yang pernah masak kuih tiaw macam ni? Ada ke siapa-siapa yang pernah masak? You tell us your experience. Lepas tu cara macam mana yang you all suka masak. Masing-masing ada cita rasa masing-masing kan. Betul, kita boleh share sama-sama. Kalau ada yang mungkin nak bertanya juga rasanya. Kalau tak bertanya, Kak Zainab beritahu. Kalau katalah you nak pakai daging, air rebusan daging tu you kena rebus dululah. Sebab you tak boleh buat macam ni, nanti dagingnya tak empuk. Cuma kalau daging, dia tak dapat putih macam gini kuahnya. Dia akan sedikit warna daging lah. Warna daging ya. So kalau biasanya kalau kuih tiaw kungfu ni dia akan warnanya akan macam ni lah ya. Dan seafood yang diletaknya biasanya macam ni lah. Letak ayam dan jadi contohlah kalau macam ada orang dia makan yang seafood saja, daging saja. Daging saja, dia tak nak campur. Tak nak campur. Boleh jugalah you buat dah seafood aja lah ya. Ni ada yang share, saya minggu lepas baru masak mi ni buat sarapan pagi sama macam Kak Zaidah buat. Alhamdulillah. Okey, dah mula mendidih. Kita akan masukkan tepung jagung ni. Ya, air tepung jagung. So jadi kita nak tunggu dia mendidih. Kita sampai dia pekat. Bila dia dah mendidih tu baru boleh masukkan tepung jagung. Oh, kita nampak dia pekat ni ya. Setiap kali kita masukkan tepung jagung, kita kena terus kacau. Kacau ya, sebab kalau tak nanti dia berketul. Okey, nampak tu dia dah mula pekat. Kemudian kita akan masukkan cili padi. Ni cili padi yang saya dah ketuk ya. Dan sayur. Ni pun Farida Jaafar kata Zaidah apa khabar, sama macam saya masak. Okey, kita masukkan sayurnya, nampak tu. Okey. Pekat dia macam ni lah ya. Dia tak adalah pekat sangat, nanti kan tak ada kuah pula. Nanti kering sangat you. Kita makan pun rasa apa, dia bukan sebat dia macam mana kalau kita terlampau banyak tepung jagung tu, dia punya rasa kuah tu dah tak rasa sangat dah. Sebab dia terlampau kering. Okey, dah mula mendidih, kita dah boleh angkat. Ni dah boleh terus
tuang atas kuih tiaw tadi lah. Lepas tu dah boleh beli. Dia kuah ni macam ni ya, pekat macam ni. Dia bukan pekat sangat lah. Dia runny. Dia nampak macam pekat tapi dia runny. Okey, kita boleh tutupkan apinya. Okey. Bakar sikit. Okey, ni kuih tiaw yang tadi kita buat dulu tadi. Okey, macam ni ya. Dua keping ni, kemudian kita akan sedapnya. Saya pun dah tertelan-telan air liur dah ni. Ya. Masya Allah, sedap. Ringkas. Senang ya, senang buat. Bahan-bahan pun tak susah nak dicari. Okey. Jadi kalau macam kita nak hidang untuk kita punya tetamu dekat rumah, mungkin setiap sebab kita akan macam ni sebab dia sekeping setiap kali kita masak. Sekeping. So mungkin you boleh potong 3, potong 2 ke. Jadi nanti bila dia nak makan dia ambil portion yang dah dipotong tu lah. Ini kalau kita serve di restoran, kita akan buat sekeping-sekeping. Kita akan buat satu-satu. Ya. Okey, ini hasil kita yang kita buat hari ini. Tengok tu ya, sedapnya. Okey. Dah siap. Dah siap. Okey. Ada yang bertanya ni, Kak, kuih tiaw tu goreng dulu ke macam mana? Macam mana tengok tadi? Tadi kan tak tengok tadi dia kata. Kuih tiaw ni tu Kak Zaida letak telur. Telur dikocok. Kocok lepas tu masukkan kuih tiaw, gaul dengan telur tadi. Telur sebiji ya. Kemudian kita goreng. Goreng dalam minyak yang panas sampai dia garing. Macam tu ya. Jadi kita buat hidangan, kira kita goreng kuih tiaw tu kalau boleh ikut perhidangan lah. Satu-satu. So this is okey, ini kuih tiawnya. Kalau perempuan ada yang dah terlepas tadi. Okey. Jadi kita akan angkat nampak macam tu. Kuih tiawnya tu. Ni kuih tiawnya ya. Okey, ni kuih tiawnya ya. Satu macam tu. Kuih tiawnya. Kemudian kita akan angkat kuah ni lah. Atasnya. Okey, ni dah boleh terus hidang lah. Boleh terus makan lah ni. Kerana panas. Dia kena makan panas baru dia sedap. Tengok tu kita hidang. Masya Allah. Sedapnya ya. Cuma kalau you pergi restoran dia tak adalah taruh rencah banyak sangat. Siapa yang ingat kan? Dulu yang duduk dekat apa Putra Heights dulu, Kak Zaidah dulu ada restoran. Di Putra Heights. Mesti siapa yang pernah makan dekat restoran tu mesti mengimbau kembali waktu-waktu makan malam, makan tengah hari di restoran Kak Zaidah dulu lah. Ya. Dulu saya ada restoran Tom Yum ya di Putra Heights. Di Putra Heights. Sekarang ni restoran Kak Zaidah kita tak ada menu Thai lah. Ya. Okey, so ini yang dah ready, yang dah siap. Harap puan-puan nampak ya. Hari ni menu kita simple aja, tapi sangat famous lah menu ni. Ya, walaupun nampak simple, nampak famous ya. Memang famous. Bila kita cakap kuih tiaw kungfu, dah tak perlu nak introduce lagi lah. Semua orang tahu, cuma nak masak dia tu kadang-kadang ada yang tak tahu macam mana cara. Cara dia senang aja, cuma kalau nak sedap lebihkan rencah. Lebihkan rencah tu maknanya lebihkanlah dia punya seafood ni sedaplah dia. Ya. Okey. Tu dia nampak Kak Zaidah kita. Sekarang dah tak nampak pula kuih tiawnya. Kuih tiaw kungfu je dah tak nampak Kak Zaidah ya. Okey. Okey, kejap. Tengah adjust kamera. Okey.
Okey, ini ya. Nampak ya? Kuih tiaw kungfu kita. Kuih tiaw ni di dalam. Dah tak nampak? Penuh dengan apa ni? Dia punya rencah-rencah di atas. Kuih tiaw ni di dalam. So kuih tiaw ni tadi kita ramai yang tak tahu nak buat kuih tiaw ni tu yang sebenarnya. Kuih tiaw ni tu kita dengan telur. Kita kocok telur dulu, masukkan kuih tiaw, ratakan, kemudian kita goreng. Goreng hingga garing. Lepas tu kita buat kuah dia asing. Nanti bila nak serve, nak makan, baru tuangkan kuahnya atas kuih tiaw tadi. Okey. Okey, bahan-bahan dia macam biasa. Cuma ada sikit kelainan sikit untuk kuih tiaw ni. Kita pakai nampla ataupun sos ikan. Sos ikan wajib ada dalam ni. Kalau tidak, dia rasa dia tak sedap, ya. Sos ikan ataupun nampla. Okey. Ini dia yang dah siap, nampak ya? Cuma tak nampak kuih tiaw je. Okey. Alright. Boleh nampak ke? Nampak dengan jelas. Harap nampak lah. Tadi kita dah tunjuk dia punya tu di apa? Masa saya masak tadi. Okey. Nampak sedap ni ya. Alright. Alamak, dah terlepas pula. It's okay. Kita akan save live ni. Kita akan save live ni. Boleh tengok balik lah nanti. Minta share ramai-ramai. Jadi bila kita share resepinya ataupun live ni tak record ni tak lari, tak hilang lah ya. Resepinya pun tak hilang. Kak Zada tak ada bagi spesifik resepi hari ni. Cuma bila kita masak tu kita kena ikut kita rasa kita lah. Ada yang bertanya ni, apa nama restoran Puan? Di Cyberjaya, Simply Sugar Kitchen. Di Cyberjaya, Simply Sugar Kitchen. Ya. Dulu saya di Putra Heights, Casa Corner. Lama ya saya di Putra Heights. Kita banyak serve masakan macam ni. Cuma sekarang ni kita dah tak ada masakan macam ni. Kita more to shell out dengan nasi padang. Yes, sedap tau. Nanti Kak Zada ajak selalu pergi sana. Lauk padang yang simple-simple lah ya, sebab kitchen kita kat sini ini bukan kitchen, ini depan ni kecil ya, sempit. So insya-Allah. Ada yang tanya ni nak guna nampla cap apa? Nampla cap Kak Zada guna cap sotong tu. Yang ini dia bau dia tak busuk sangat. Dia sos ikan ni, dia kalau ada yang brand dia yang kadang-kadang bau dia tu kita tak tahan. Yang ini bau dia tak kuat sangat. Ini just nice bau dia. Kalau ada yang cap putih tu, dia bau dia kus sangat. Tak tahan dong, dia kena tak tangan tu, kena kita nak cuci dengan sabun banyak kali baru hilang. Yang ini dia kurang sikit bau tapi rasa sedap. Ya, yang tutup hijau ni. Ya, cap apa ni? Kalau boleh cari ni, nak cari dekat mana tu? Supermarket mana-mana lah sekarang ada kedai biasa, kedai buncit biasa pun ada ni. Ya. Tapi yang ini kena ada. Yang ini kena ada untuk dalam kita punya resepi. Tak ada ni dia punya bau tak datang, ya. Dia punya bau Thai tu tak ada. Kalau you masak Chinese style, dia tak letak ni pula. Chinese style dia tak pakai ni. Cuma kalau Thai punya menu kebanyakannya dia pakai sos ikan ni. Dia bukan sos sotong ya, sos ikan. Gambar je sotong. Jangan confuse. Saya pun dulu confuse cari juga. Sos ikan kan tak jumpa pula. Ikannya semua banyak gambar sotong. Sebab dia akan mention dia tulis sos ni ikan. Thai fish sauce. Yes, fish sauce. Ini kena ada. Cuma dia tak ada jual botol kecil lah. Biasanya dia jual botol macam ni. So you kena selalu masak lah. Okay. Lepas tu salam Kak salam Saida. Saya dari Singapura. Thank you for the recipe, for sharing. Resepi simple ya, mudah inari tapi sedap. Lepas tu ada juga thank you Kak Zada for the recipe. Thank you juga Kak Host. Thank you. You're most welcome. We are honored to share this recipe dengan you all. Moga bermanfaat. Yes. Sebab simple je sebenarnya resipi dia. Cuma nak dapatkan resipi-resipi macam ni, you kena makan dekat restoran. Mana-mana restoran you kena pergi baru dapat benda-benda macam ni. So kalau you dah pandai buat, especially yang anak ramai tu, elok buat kat rumah. Ya, sebab sekali kita masak tu kita boleh makan berulang-ulang. Betul? Kan kalau kita makan kat restoran maklum je lah. Jadi ni dah dapat resepi daripada ni pun mesti resepi daripada Kak Zaida punya restoran dulu Casa Corner kan. So
So siapa yang pernah makan dekat Casa Corner dulu, angkat tangan cepat. Mesti ada rakan-rakan daripada Putra Heights kan. Manalah tahu je. pernah rasa kan. So this, siapa kalau you dah pernah makan, so this is the recipe. Jadi dah boleh masak kat rumah dah. Dah boleh masak kat rumah Kemudian insya-Allah Kak Zaida nanti ada lagi resipi yang ala-ala Thai macam ni. Yang senang dan mudah. Ya, cuma tak tahu macam mana nak masak. Betul? Okey. Bila dah tahu macam ni senang aja buat ni. Kalau tidak tak dapat nak gambarkan macam mana ya. Semoga dimurahkan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Thank you so much atas doa-doa. Zalina Zainal dia kata tak pernah. Tak pernah, tak apa. Itu pun dah lama dah. Restoran tu dah tahun berapa tu kan? Lama sangat. Lama sangat dah. Few years back lah, dalam 5-6 tahun sudah lah. Ishak Shida kata kat Mafioso dah pergi. Pasta sedap-sedap. Masya Allah. See, kita bukan ada kat sana bukan nasi padang sahaja. Kita ada shell laut. Kita ada pasta juga western. Ada western. Simple western lah, simple western. Okay. Thank you. Baru tahu kena letak ampla. Nampla. Nampla tu fish sauce. Dia orang panggil nampla. Kak Zaida pun tak tahu. Kita punya cook dulu pun orang Thailand, dia orang memang panggil benda tu, sos tu nampla. Tu yang saya tahu sebut nampla tu. Kalau tidak saya pun tak tahu. Baru hari ni saya tahu namanya nampla. So kalau orang tanya selepas ni okeylah nampla I dah tahu dah lah. Kalau tak tahu juga nampla tu apa. Okey, nanti Kak Zaida share lagi resipi-resipi daripada restoran Kak Zaida dulu. Especially Thai cuisine lah ya. Yang simple-simple, tak adalah macam nak steam tu. Nanti tempat kita pun limited ya. Cuma yang simple-simple macam nasi goreng dia kan. Nasi goreng yang style ala Thai, insya-Allah Kak Zaida akan kongsi nanti. Sebab biasanya kita ni bila bulan puasa kita nak makan yang panas-panas. Betul. Yang fresh itu yang sedap. Kita nak berbuka jadi dah 12, maksudnya bila kita bila kita masak tu sekali makan habis je macam tu. Jadi kita macam berselang-selang lah, hari ni kita masak lauk, besok kita masak mi. Lepas tu lagi satu ni, siapa yang berniaga nak pakai resepi ni untuk berniaga di bazar Ramadan, boleh. Sebab yang ini dia masak portion by portion. Satu-satu. So jadi sos ni sediakan dulu. So jadi bila orang datang order, saya nak satu kuih tiaw kung fu. So then only you goreng dia punya kuih tiaw bersama dengan telur tadi yang masa awal-awal Kak Zaida goreng tadi. So bila dah siap, kita letak dekat dalam bungkusan, kita curah je dengan kuah. So jadi kuah not necessarily dengan apa yang daging yang kita pakai hari ni. Boleh tukar-tukar. Contohnya macam you nak buat sos kuah daging saja pun boleh, kuah daging ayam, seafood saja pun boleh. Ada yang tak nak, ada yang makan yang tak nak makan campur ya, seafood dan meat ataupun daging, terpulanglah ya masing-masing ya. Kak Yani, buatlah ada yang demo tanya, shell out salted eggs lah Kak Zaida. Kalau nak salted eggs tu kena datang. Demo salted egg shell out. Dapur kita kecil sangat. Apa tu? Ada yang tanya banyak mana nampla. Kak Zaida picit tadi lebih kurang 3-4 kali kita picit. Kalau kita pakai tablespoon, maybe dalam 4 tablespoon macam tu lah, 4-5 tablespoon. Kita rasa dulu. Sebab kadang-kadang you pakai brand lain, dia bau dia kuat. Lepas tu dia punya masin pun lain. Kalau kita nak cakap bau busuk lah kira, bau sos ikan. So dia, kalau you taruh banyak, kalau Kak Zaida cakap 4-5, maybe you taruh, you start 3 dulu. Kalau dia tak bau, kena ditambah lagi. Kalau dia dah bau, you stop letak. Dia ada bau ni. Nampla ni dia ada bau. Kalau yang tutup hijau ni dia kurang, sebab tu Kak Zaida guna yang ini. Kalau yang tutup putih tu dia kuat sikit, very strong dia punya bau dia tu lah, bau ikan tu. Ni dah ada nak request dah order biskut hari raya. Boleh. Nanti kalau boleh siapa yang ada Instagram, nanti kita akan buatkan link untuk you swipe up, contact directly dengan kita punya admin untuk biskut raya. Okay, so daripada situ you boleh order. Nanti kita akan communicate dengan you
respon secepat yang mungkin. Okay? Untuk biskut raya ya. Boleh kita leavekan nombor telefon kat sini lah untuk admin. 012-668-3951. Okay, so kalau tak berjawab kena tunggu je sebab agak-agak kadang-kadang busy. Dan sekarang ni kita tengah banyak sangat kita dapat kontak masuk untuk order biskut raya sebab biskut raya kita dah ada ni. So dah ada ramai dah. Anyway, kita open up untuk agent and kita tengah mencari agent sekarang ni. So contact again this number 012-668-3951. Okay? So ni kalau ada tak lagi berjawab kena tunggu ya sebab mungkin sibuk. InsyaAllah kita akan jawab. Boleh request Kak Zaidah buat resepi chicken mango. Chicken mango insyaAllah. Yum. InsyaAllah. Sedap tu bunyi tu chicken mango. Dah boleh, macam boleh, tiba-tiba I terbayangkan tropik dekat masam-masam. highway dah sekarang ni. Masam-masam lah. Chicken mango. Yes. Okay, Siti Azul kata Kak Zai, anggaran sos ikan tu berapa banyak ya? Tadi Kak Zada dah cakap ya, lebih kurang dalam 3, 4, 5 sudu macam tu lah. You ikut rasa. Kalau you rasa dia dah, you tahu sikit dulu. Sebab Nampla ni ada yang brand yang bau dia kita kadang-kadang tak tahan. Tapi kena ada bau ni dalam kita punya masakan untuk kungfu, latna semualah. Cuma you letak 3 dulu, 3 sudu makan. Dan dia pun agak salty, agak masin ya. So you rasa dulu. Kalau baunya tak ada, you tambah lagi. Kak Zada tadi dalam 4-5 sudu jugalah. Ya? Ada ni Hiba pula baca ni terlambat padahal dah pasang notification tak tak muncul. Okey. Mungkin ada boleh technical tonton problem balik lah kot. Sebenarnya boleh watch balik ni. Minta maaf ya, tapi kita ni pun dah memang kita waktu yang sama, kita tak berubah waktu, cuma daripada hari itulah kita berubah awal 1 jam. Kita awal 1 jam. Pukul 12.30. Okay? So mungkin you have to redo the push on the notification lagi sekali. You push off dulu, switch off dulu, lepas tu you switch on balik. Okay? Mungkin yang tu mungkin terlambat sikit lah. Mungkin lah ya. Tapi boleh tengok balik ni ya. Tak Boleh, apa, kita akan save live ni. So boleh replay and playback daripada awal. Okay? So sebab boleh rewind, Kak boleh Zada tak forward. ada, untuk hari ni kita tak ada betul-betul resepi berapa gram, berapa ounce ya. So kita cuma letakkan bahan-bahan. So I think tak ada masalah untuk you nak follow. Sekejap je dah boleh dapat ni. Okay, so for those yang nak cuba, please dah cuba. Kalau dah okay, nanti boleh hantar Kak Zada gambarnya. So kalau macam ada yang macam malu untuk nak nak post ke posting ke, kita faham. Tapi siapa yang posting tu tag kita. Jadi siapa yang tak post tu ataupun nakkan kita tahu yang you dah buat kita punya resepi, DM kita directly ataupun boleh WhatsApp dengan number admin tadi. Berbesar hati sangat kita berbesar. Kita happy sangat. Kita tengok kita tengok semalam result kita punya viewer hasil daripada resepi yang kita share dekat sini. So jadi kita sangat-sangat happy bila kita tengok cantik dia buat. Bila kita happy, kita akan bagi resepi lagi. Lagi kita happy lagi nak bagi lagi resepi. So jadi jangan segan silu, share dengan kita, tag kita. Kak Zaidah pun looking forward every malam, looking forward to untuk besok untuk nak masak, nak tunjukkan you all resepi-resepi yang saya boleh share lah. Ada yang cakap ni kemarin saya tak boleh posting lah, kenapa ya? Tapi kita dah tengok ni siapa ni? Inilah yang daripada Indonesia, Rabika Faksha ya. Yes. Kita dah tengok dah you punya posting yang you dah buat. Alhamdulillah. Tak boleh tag? Ya ke? Nanti cuba lagi mungkin sekali. Ataupun you tak kalau follow kita lagi. Di Facebook kalau you tak friend Kak Zaidah, kalau you tag memang saya tak nampak. Sebab ada personal. You kena follow dulu. Kalau dah pasal kita di Facebook saya dah maksimum, dah tak boleh nak add lagi, dah tak boleh ya. So you boleh follow Kak Zaidah. Bila follow tu maknanya kalau you buat apa-apa, you tag saya nampak. Akan masuk ke wall saya. Okay, so siapa yang ada Instagram, yang dekat Instagram ni, kalau you dah practice kita punya resepi, please tag us. Jangan malu, jangan segan. Nanti kita akan repost ataupun kita akan kita akan repost lah dekat Insta story, kita dekat posting juga. Okay, so we are very happy to know that you dah practice kita punya resepi. Hari ni ada juga ni pokok cermai.
Salman Manja kata, Zaida, pokok cermai besar dah ke? Kenangan yang tak boleh lupa. Bukan pokok cermai, pokok ceri. Hari itu pokok cermai, tak ada cermai, ceri. Pokok ceri, dah tak ada dah pokok ceri tu. Aduh, macam-macam. Berapa tahun sudah dah tu pokok ceri tu dah kena potong, dah kena tebang. Aduh, okay. So kita nak share yang ada kat tangan saya sekarang ni. Ini adalah biskut raya untuk 2019. Okay. So sekarang kita tengah mencari ejen. Okay. So siapa yang berminat, mesti kat sini ada siapa yang pernah rasa kita punya biskut tak? Let us know, tell us your experience dengan biskut raya kita. Kita dah ada dekat sebab kita akan buka booth dekat Subang Parade. So dekat Subang Parade tu kita dah berapa lama dah? Lebih daripada 10 tahun dah. 12 tahun dah 12 kali puasa. Jadi I bet siapa viewer kat sini mesti pernah experience kita punya biskut kan. So untuk tahun ni kita ada lebih kurang 50 jenis lain-lain biskut. Ini hasil biskut dari kita punya sendiri ya. Kita tak ada ambil daripada mana-mana. Tak ada. This semua adalah home bake lah. Kita buat sendiri. So jadi siapa yang nak jadi ejen, kita akan providekan you flyers macam ni untuk you share dengan you punya client ataupun customers. Okay, so nanti dekat Instagram kita akan leave a swipe up for you. So you boleh contact directly dengan number admin yang tadi 012 668 3951. Okay. Alright, so itu saja nak share pasal biskut. Nanti ada banyak lagi kita nak share pasal biskut, okay? So stay tune dengan kita. Kita akan ada live setiap hari insya-Allah. Kalau tak ada aralita, panjang umur, rezeki insya-Allah, sihat tubuh badan, kita boleh teruskan live kita ni. Akan ada lebih kurang hari ni dah tolak satu. So lebih kurang 35 slot lagi untuk kita buat live setiap hari, okay? Macam-macam ya. Kita akan cuba tunjukkan yang senang, mudah dan yang sesuai untuk especially untuk bulan puasa nantilah. Nama apa yang mana IG Simply Sugar. Simply Sugar Baking Studio. Sama juga yang page ni, page Facebook is the same name yang kita letak dekat IG, Simply Sugar Baking Studio. So you just search dekat situ, nanti jumpalah kita. Okay? Ada apa-apa lagi soalan? Kita dah nak sila share ya. Minta share siaran dah ni. Bila kita share, resepinya tak hilang. Okay. Minta share yang ramai. Alright. Minta tahu love mana love. Okay, tu dah keluar love. Okay, terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. So nak cari kita, just type Simply Sugar Baking Studio. Okay, so kita memang ada baking studio. Sekarang ni pun in fact kita sekarang dekat baking studio dekat Puchong. So baking studio kita ni memang is a studio for you. Kita ada banyak classes, okay, as a studio for you to learn a lot of different courses untuk cakes. Especially cakes. Tapi cakes ini kita buat masa ni kita berhenti seketika untuk nak bagi laluan untuk cookies raya Ramadan ni kan. And now that's why kita buat live. Kita bagi resepi. Kita tak buat kelas ni. Ini free ni. Ni free resepi, okay? Dan ada juga yang some recipes yang saya cuba nak buka kelas tapi ramai yang macam tak ada respon. Saya akan bagi percuma je nanti. Tapi you kena follow ya. Kena follow kita punya ni. Selalu push on your notification, okay? Yang dekat IG ni push on notification untuk stories dan juga untuk posting, okay? So dekat Instagram ni kita tinggal 1 minute plus untuk kita punya live. I think we can end the live. Okay. Kalau ada apa-apa, sebab sekarang ni kita tengah menunggu. Actually this is the time for you to ask questions. Kalau ada apa-apa question you nak tanya. But looks like kita dah habis kat sini. Kalau ada soalan, ada apa-apa, boleh contact kita directly dekat admin punya number dan juga DM kita terus, okay? Alright guys, I hope sampai sini je Kak. Okay, sampai sini. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi esok dengan menu yang lain. Dan terima kasih banyak kerana watching. Harap
berpuas hati dan jangan tak cuba ya. Cuba, Mesti jangan tak cuba. Jangan tak cuba, mesti cuba. Ni resepi special daripada Kak Zada. Okey? Simple dan senang lah. Ya, okay, so kita jumpa InsyaAllah esok again. Waktu yang sama pukul 12 tengah hari. Okay, so esok mungkin kuih manis InsyaAllah saya cuba buat kuih manis pula besok ya. So kita berselang-selang lah. Kuih pedas, kuih manis, kuih goreng. Jadi ada satu kita tak buat lagi ni. Apa dia? Kita tak rasa makan. lagi. Okay. Sat lagi kita makan. Okay. Sat lagi tak ada rasa sekarang. Okay, so guys, jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Love you all. Bye.